Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya lagi David Bekam, dan saya akan kongsikan kepada anda tips dan point bagaimana untuk membuat bekam untuk penyakit kebas kaki. Jom. Sini saya akan kongsikan kepada anda beberapa poin di bahagian kaki untuk penyakit ataupun situasi sekiranya anda mengalami kebas-kebas kaki, kerap kebas kaki. Duduk, biasalah duduk, kadang duduk sampai 5 minit kaki dah kebas, dan kamu melakukan ibadat solat, mungkin dalam keadaan duduk tayat, kaki kamu dah mula kebas. Dia ada beberapa poin dekat bahagian kaki yang kamu amalkan, dan sekiranya kamu konsisten buat pada tiap-tiap bulan, penyakit kebas kaki ni boleh dikurangkan atau hilang terus. Apa punca sebab kebas kaki dan kenapa ia kerap berlaku? Kebas kaki ni adalah berpunca daripada saraf-saraf dekat bahagian kaki ni, darah tidak berjalan dengan lancar. Kita dalam badan kita ada banyak saraf, urat ataupun urat-urat halus. Jadi sekiranya peredaran darah pada bahagian saraf kamu tidak berjalan lancar atau berlaku penyumbatan dekat bahagian saraf tertentu, itu yang menyebabkan kamu kerap kebas kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kamu sedang mengalami simptom-simptom penyakit kencing manis, pun boleh jadi juga. Ataupun yang ketiga, sekiranya kamu mempunyai masalah di bahagian buah pinggang. Sebab ketiga-tiga penyakit ni sangat memainkan peranan dan pengaruh yang besar pada bahagian kaki. Jadi sekiranya kamu membuat rawatan ataupun mengamalkan terapi bekam, kamu boleh mengurangkan ataupun menghilangkan terus penyakit kebas-kebas kaki, InsyaAllah. Okey, selepas kamu dah urut tadi, cuba sedikit dekat bahagian betis. Okey, pertama, point yang pertama yang kamu kena buat adalah di bahagian sini. Point ni dia panggil adalah point FAHD, F-A-H-D, FAHD. Nanti saya terangkan cuba sedikit. Okey, point di bahagian kaki ni juga sebenarnya dia merangkumi saraf dekat bahagian perut, mata. Kalau kira pesakit itu ada mengalami masalah stroke, minor stroke, ni juga adalah salah satu point dia. Dia ada 1, 2, 3, dan sini point titik luar dekat sebelah sini. So ada 4 point dekat sebelah, dan point yang sama juga dekat sebahagian bahagian kaki kiri lah. Maknanya 2 kaki ni yang kamu akan buat serentak, dan 4 point yang sama. Jadi konsep dia konsep yang sama. Kamu jalankan dulu bekamannya selama 5 minit, kemudian kamu buat bekam darah yang kedua 2 minit, bekam darah yang ketiga 2 minit juga. Konsep yang sama. Kenapa antara punca kebas kaki, antara punca-punca saraf-saraf kamu tersumbat ataupun peredaran darah tidak berjalan dengan lancar adalah satu, disebabkan faktor pemakanan. Yang kedua, mungkin kamu kurang exercise atau kurang melakukan pergerakan dekat bahagian kaki sehingga saraf kamu ini berlakunya sekatan ataupun tersumbat sehingga darah kamu tidak berjalan dengan lancar. Ataupun yang ketiga, mungkin kamu bekerja sebagai driver, lori driver ataupun sebagainya. Jadi sebenarnya perjalanan kehidupan kamu harian sebenarnya memainkan peranan ataupun pengaruh saraf kamu di bahagian kaki, sebab kaki adalah anggota badan yang paling major sekali yang kita gunakan dalam harian kita. Jadi sebenarnya
benda tu tak boleh nak dielakkan sebab ia menjadi rutin ataupun sebahagian dalam kehidupan kamu. Jadi kamu apa yang perlu kamu buat adalah menjaga nutrisi pemakanan kamu, pastikan sentiasa bekalan oksigen dalam badan kamu cukup dengan mengambil mineral, minum air yang banyak dan makanan-makanan yang sihat. Dan selain juga adakan terapi seperti bekam. Macam kalau orang dulu-dulu, orang tua-tua kita dulu, dia kerap menggunakan kaedah bertungku. Kalau kamu nak gunakan bertungku pun boleh juga, tak ada masalah. Kamu ambil batu sungai yang besar, kamu panaskan dia pada api dapur, anggaran tidak sampai 5 minit, dalam 2 ke 3 minit sehingga dia rasa panas, dan kamu pelapikkan, kamu tuangkan dekat bahagian kaki kamu, dekat bahagian sini, bahagian ibu jari, bahagian sini dan bahagian tumit. Kenapa 3 ni? Sebab ketiga-tiga sektor ni, di bahagian tapak kaki kamu, ketiga bahagian ini mempengaruhi organ kamu yang paling terbesar sekali dalam badan. Sebab di sinilah mengandungnya saraf mata, telinga, kepala, jantung, paru-paru, perut, diagram, semua mengalami di sini. Sebab itu kalau orang yang sangat arif tentang saraf, dia tahu di mana saraf bahagian kepala, di mana bahagian paru-paru, mata, pinggang, perut dan bahagian kaki ni lah. Jadi saraf kita di bahagian kaki ni sangat-sangat kompleks. Dia mempengaruhi tubuh, badan dan organ kamu. Jadi kaki kita memang kena jaga, sangat perlu jaga. Dan perkara yang saya cadangkan untuk kamu, benda yang paling mudah, yang senang adalah berbekam. Jadi ini 4 poin saraf titik dewa dengan 3 poin di bahagian sini. Sekiranya orang tu mengalami masalah stroke juga, sinilah poin dia. Masalah bahagian perut, angin-angin juga, sinilah bahagian dia. Dan sini juga adalah poin saraf untuk bahagian mata. Sekiranya orang tu mengalami rabun ataupun penglihatan dia kurang jelas, selain daripada bahagian kepala punya poin, dekat sini juga adalah saraf mata. So, jadi cukup 5 minit, kamu boleh cucuk darah. Okey, cukup 5 minit, kita cucuk jarum. Tu. Right. Sebelah. Okey. Seperti biasa, cukup 2 minit, kamu boleh buka dan kamu sambung untuk bekam darah yang kali kedua. Dan selepas tu selesailah proses rawatan bekam bahagian kaki untuk penyakit ataupun simptom kebas kaki. Jadi diingatkan lagi sekali, ada orang yang tanya kepada saya berapa kerap untuk buat untuk menghilangkan kebas kaki. Okey, benda tu dia bergantung pada situasi pesakit. Saya cuma boleh cadangkan sekiranya orang ni kebas kaki dia melampau sehingga dia tak boleh duduk bersila langsung, elok kamu sarankan dia untuk bekam pada sebulan sekali, 20 hari sekali ataupun 3 bulan sekali, bergantung pada keadaan pesakit. Sekiranya dia kerap, kebas dia lagi kuat, lagi kerap lah jadual yang kamu susunkan pada dia, ataupun kamu sendiri yang buat. Ataupun
sekiranya simptom dia tu baru-baru, bolehlah sebulan sekali ataupun 6 bulan sekali ataupun setahun sekali, bergantung pada keadaan sakit. Okay. So sampai di sini saja video kita. InsyaAllah sekiranya video saya ini membantu memberi sebarang maklumat dan informasi pada anda, janganlah lupa like, subscribe dan share pada rakan-rakan dan ahli keluarga anda. Dan jangan lupa komen sekali di link di bawah, di komen bawah. Hingga kita jumpa di lain rancangan. Assalamualaikum.